dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak kepadanya kebaikan, maka Allah taala akan memberikan kefahaman ilmu agama kepada dia. Jadi kita bertuah tuan-tuan dan puan-puan, kita dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada malam ini dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita akan menyambung lagi pembacaan kita dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir rahmatullah alaih, dan kita di penghujung bab berkaitan dengan As-Sam'iyat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darain amin. Wa yalzamu al-iman bil hisabi wal hashri wal 'iqabi wath thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya وبكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid daran amin. Mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh ilmu daripada Tuan Pengarang ini. Wajib ke atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan kewujudan hisab, kewujudan hasyrun, iaitu bergerak menuju ke padang mahsyar, dengan beriman dengan siksaan dan balasan yang baik. Wajib juga beriman dengan kewujudan an-nashru, iaitu kehidupan semula selepas daripada mati, dengan kewujudan titian sirat, dengan kewujudan mizan, iaitu penimbang amalan, dengan kewujudan al-haud, iaitu kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan kewujudan neraka-neraka, dengan kewujudan syurga-syurga. Wajib juga beriman dengan kewujudan jin, para malaikat, seterusnya kewujudan para nabi. Demikian juga wajib beriman dengan kewujudan para bidadari, dengan kewujudan kanak-kanak syurga, dan seterusnya kewujudan para awliya, iaitu para wali. Demikian juga wajib beriman dengan setiap apa yang datang daripada Nabi SAW, sang pemberi khabar gembira, iaitu setiap hukum yang dinyatakan oleh baginda. Apa sahaja yang datang daripada baginda telah menjadi seakan-akan perkara yang daruri, perkara yang pasti. Wa yantawi fi kalimatil Islam, dan terkandung di dalam kalimah Islam, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa sahaja yang telah disebut dahulu, iaitu sekalian hukum hakam daripada bab ilahiyat, bab nubuat dan bab sam'iyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adik-adik sekalian, pada bab ini kita telah mempelajari berkaitan dengan perkara-perkara yang kita wajib beriman dengan hanya kita mendengar perkhabaran itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun disampaikan oleh kepada kita dengan cara Al-Quran yang dibacakan kepada kita, ataupun daripada perantaraan hadis Nabi yang disampaikan kepada kita. Maka kita percaya tanpa kita memerlukan kepada dalil akal. Maknanya kita tidak perlu kepada melihat, kita tidak perlu kepada berfikir. Hanya dengan kita percaya kepada Nabi Muhammad, maka kita percaya kepada perkara-perkara itu. Mana perkara itu yang kita sebut tadilah, jin, syurga, neraka, malaikat, apa semua tu. Tak perlu kita buat kajian wujud ke tidak syurga ni, maka kita teropong ke angkasa cari syurga. Tak perlu, kerana tak perlu kita nak cari, tak perlu kita nak kena tengok, nak kena nampak untuk kita percaya.
Kerana itu Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya, orang bertakwa ni orang yang percaya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib ini ialah perkara yang kita tidak nampak, ya, tidak dicapai oleh panca indera. Tanda seorang itu beriman ialah dia percaya. Percaya dengan semua perkara yang kita sebutkan tadi. Dan pada pengajian kita yang lepas, kita telah sebutkan makna beriman itu, dan kita telah sebutkan beberapa perkara. Di antaranya kita telah sebutkan al-hisab, al-hashru, al-iqab, al-thawab, al-nashru, al-sirat, al-mizan, al-hawd. Dan jadi perkara-perkara itu kita sebut dah sebelum ini, maka tidak perlu kita ulang lagi. Jadi hari ini kita masuk percaya kepada, ya, perkara yang berbaki lagi daripada perkara sam'iyah. Yang pertama disebutkan kita wajib percaya kepada an-niran. An-niran itu ataupun an-nar itu maksudnya neraka. Jadi kita wajib percaya dengan kewujudan neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini ialah tempat pembalasan, ya, tempat azab yang disediakan oleh Allah Taala kepada manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Dan neraka ini ada tingkatan-tingkatan, ataupun kita sebut lubang-lubang neraka, ya, yang mana Nabi SAW pernah khabarkan satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat dia, kemudian bunyi suara yang sangat kuat, derung bunyi. Kemudian Nabi tanya sahabat Nabi, tahu ke apa dia bunyi itu? Kemudian sahabat Nabi kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi kata, itulah batu yang telah sampai ke dasar neraka, yang batu tu 70 tahun dilontarkan tak sampai-sampai. 70 tahun baru sampai ke kita kata permukaan dasar neraka, patak neraka tu, sampai lepas 70 tahun. Kita ni kalau tinggi daripada bangunan tu, kita lontar batu ke bawah, ya, berapa saat ya sampai. Ini 70 tahun batu tu sampai. Maknanya dalam neraka. Dalam lubang neraka ni tempat Allah Subhanahu wa taala mengazab, menseksa, ya, penghuni-penghuni neraka. Dan penghuni neraka ni sebut dalam Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Apa maksud tidak mati? Tidak mati bermakna orang yang mati kalau diazab maka dia tak rasa sakit dah, kerana roh dia dikeluarkan daripada jasad. Ya, kita mungkin dia ada hubungan dengan jasad tu. Tapi bila roh keluar daripada jasad sudah tidak merasa kesakitan. Maka Tuhan kata orang yang masuk dalam neraka dia tidak mati, maknanya roh dia ada dalam jasad. Kerana itu bila diseksa maka dia akan rasa sakit. Dan dia juga Allah Ta'ala sebut wala yahya, dan tidak hidup, bermakna dia tidak hidup seperti kehidupan manusia biasa. Makna boleh jadi dia tu hiduplah kehidupan yang sentiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain tu yang sebut saufa innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang kufur kepada kami, Tuhan kata saufa nuslihim, kami akan salaikan mereka, kami akan bakarkan mereka dengan nar, dengan api. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Setiap kali, ya, nadijat bermakna kulit mereka itu terbakar, ya, bila terbakar habis kulit ni, baddalnahum juludan akhar, kami akan kembalikan kulit yang lain pula. Liyadzuqul azab, untuk mereka merasai azab api neraka itu. Jadi kulit ni katanya orang sains, dia kata kulit ni ada deria rasa, ataupun saraf ni duduk di kulit. Kalau kulit tu tak ada, maka dia tak rasa. Jadi oleh kerana kulit ni tempat yang mana adanya deria saraf tu lagu mana, jadi kalau tak ada kulit tak rasa, maka Allah Ta'ala kembalikan kulit itu untuk orang yang diazab itu merasai kesakitan. Jadi neraka ni memang tempat sakit, memang tempat Allah Ta'ala nak azab. Sebab itu kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada kita ini dihumban dalam neraka Allah. Tapi kita tak tahu kita ni ahli neraka ke ahli syurga selagi mana kita tak mati, tak tahu lagi kita ni. Batu Imam Syafi'i dalam satu qasidah yang masyhur, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril 'azimi. Ya, ilahi Tuhanku,
aku tidaklah layak untuk syurga Firdausmu, dan aku tidak mampu, ya, aku tidak kuat untuk merasai api neraka. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu apabila dipanggil ahli neraka, maka dia rasa dia lah orang itu. Dan apabila dipanggil ahli syurga, maka dia pun rasa dia orang itu. Ya, jadi kita ni tidak boleh ada satu perasaan yang mana kita tidak takut kepada neraka. Kita yakin kita ni ahli syurga, tak boleh. Ya, kena ada perasaan takut kepada api neraka. Jadi itu pertama. Yang kedua, al-jinan. Antara perkara yang kita wajib untuk percayai, wajib untuk kita beriman, ialah wajib kita beriman dengan kewujudan syurga. Syurga ni tempat asal kita. Kita datang daripada syurga. Kerana Nabi Adam AS asalnya dia duduk dari syurga. Dan itu manusia ni kampung halaman di syurga, bukan neraka. Tetapi Nabi Adam AS ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun ke muka bumi, untuk anak-anak cucu zuriat dia ini, ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang dapat melepasi ujian itu akan kembali ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni bila disifatkan dalam Al-Quran, bentuk dia seperti dengan kita kata seolah-olah dalam kebun. Sebab tu Al-Jannah itu, kalau ikut maksud Al-Jannah tu maksudnya Al-Bustan, maknanya kebun. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan syurga itu dalam Al-Quran, maka di sana ada sungai yang mengalir. Ya, ada pohon-pohon. Ya, ada pohon-pohon yang bayang-bayangnya menutupi semua, sehingga dalam syurga ni redup belaka. Yang seolah kita duduk bawah pokok. Dan dalam syurga ini ada istana-istana yang sangat besar. Disebut oleh seorang ulama namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata, kenapa dalam syurga ini, ya, kita kata nikmat-nikmat dalam syurga ni seolah-olah kita duduk di dalam hotel, ada banglo besar, seolah-olah gitulah, tapi tidaklah begitu. Seolah-olahnya Tuhan nak beri pada kita ni melihat kepada pemandangan alam semula jadi. Maka diberi sebab antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadi begitu. Kerana kita ni bila kita duduk melihat kepada alam semula jadi ni, kita tidak akan berasa puas. Tapi kalau kita duduk dalam rumah kita, ya, kita akan rasa puas. Kita nak renovate, nak tambah gua tu, tambah gua ni. Kalau beli motor pun nak buat motor Honda Cup, lepas tu berasa nak pakai RZ, berasa nak pakai. Kita tak akan puas bila tengok dunia. Tapi bila kita tengok pantai, kita tengok sungai, kita tengok laut, kita tengok pokok, kita tak akan puas. Pokok tu lah kita tengok hari-hari, pokok motel, pokok pau, kita tengok hari, kita tak berasa puas. Dia kita tengok pula pokok tu buah apa semua, kita tak rasa puas. Jadi alam semula jadi ini, kebahagiaan dia kekal bila kita tengok. Gitulah. Jadi dalam syurga ni, bila syurga ni tempat manusia itu mengecapi kebahagiaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala letakkan benda-benda yang boleh menyebabkan manusia itu bahagia. Sebab itu bila kita masuk dalam syurga nanti, kita akan melihat nikmat-nikmat itu, walaupun kita kata bahasa yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu lebih kurang dengan apa yang ada dalam muka bumi. Yang ada sungai, ada pokok, ada buah, ada burung, ya, ada macam-macam. Tapi tersebut juga dalam Al-Quran, wa utubihi mutasyabiha. Diberi kepada manusia itu apa yang hampir sama dengan apa yang ada di dunia, tapi yang sama itu hanyalah nama dia, bukan hakikat dia. Boleh jadi ada benda, ada buah namanya durian dalam syurga. Durian ada dalam syurga, tapi namanya serupa, rasanya tak serupa. Cuba kita lah rasa durian kapung, tak serupa dengan museking, nama durian dua-dua. Jadi nikmat dalam syurga itu terlampau banyak. Nabi SAW sebut dalam hadis sebut, ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam syurga ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, ya, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah nikmat itu terlintas dalam fikiran manusia. Maknanya nikmat Allah Ta'ala beri dalam syurga ini terlampau banyak. Oleh kerana itu orang-orang salih ini bila disebutkan berkaitan dengan syurga, maka hatinya merasa rindu, hatinya merasa cinta, hatinya merasa nak masuk dalam syurga Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah ini,
tujuan dia masuk dalam syurga bukanlah kerana nikmat-nikmat itu kesemuanya. Apa tujuan dia masuk dalam syurga? Tujuan dia masuk dalam syurga itu hanyalah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat yang paling besar sekali dalam syurga ialah nikmat seorang itu dapat melihat Allah. Itu nikmat paling besar sekali. Yang ada orang yang boleh melihat Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari dalam syurga. Ada orang yang boleh melihat Allah Subhanahu wa taala seminggu sekali. Ada orang yang boleh melihat Allah sebulan sekali. Tapi kita ni bila melihat Allah Ta'ala sekali pun cukup dah seumur hidup. Jadi itulah nikmat paling besar sekali Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni-penghuni dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian antara perkara yang kita wajib beriman dengannya adalah al-jin. Jin ni, apa maksud jin? Jin ni adalah, kalau tengok dari ta'rif dia, ajsamun latifatun nariyatun qadiratun ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Itu kalau ta'rif budak-budak sekolah Arab mengapalah. Apa maksudnya? Dia satu ajsam, jisim, tapi yang latifah, yang halus. Sebab tu kita sebut makhluk halus. Dia makhluk tapi halus. Halus ni apa maksud dia? Halus ni maksud dia boleh tembus. Kalau kita kata manusia ni ajsamun kathifah, maknanya makhluk yang tidak halus. Maknanya kita nak masuk, tangan kita nak masuk di meja ni tak boleh. Tapi kalau api ni boleh tembus meja, boleh tembus ni apa nama tu, pintu. Itu maksud makhluk halus, maknanya dia boleh menembusi. Sebab itu antara sifat yang sama antara jin dengan malaikat. Dia boleh tembus. Sebab tu kita tengok cerita hatu kan. Hatu ni boleh tembus rumah tu. Dia boleh pergi ke mana-mana dia nak. Dengan cara cepat, dengan cara macam-macam. Kerana dia, cara undang-undang dia tu, sifat fizikal dia tu tidak serupa dengan manusia. Jadi dia bergerak tu cepat, nak pergi ke mana-mana ikut suka hati dia. Lepas tu dia sebut ajsamun latifah, satu makhluk yang halus. Kemudian nariyatun, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kata Allah dalam surah Ar-Rahman, Allah Taala menciptakan jin ini daripada api. Jadi api ni ada kelebihan dia, dan api ni juga ada kekurangan dia. Oleh kerana api ni diciptakan daripada satu jisim yang halus, iaitu jin ini diciptakan daripada api, maka api ni kalau kita hembuh dia, padai ke api ni. Kalau dia kecil, api lilin, kita hembuh dia, terpadamlah api tu. Sebab itu jin ni kalau kita hembuh baca ayat kursi ke, hembuh baca 3 ku ke, dia lari, terpadam. Boleh jadi kalau kita ni kuat, jin tu mati. Jin tu lari. Hanya dengan kita menghembus sahaja. Sebab tu orang pengamal ruqyah ni bila dia berlawan dengan jin, dia baca ayat ya. Maka terpelanting. Orang masuk jin ni pak belakang dia. Padahal tu orang. Tapi oleh kerana jin masuk dia tu, dia baca ayat kursi, pak belakang. Kita nampak macam luar biasa, tapi oleh kerana jin tu gitu sifat dia. Bila kita baca ayat, dia akan terpadam. Kemudian oleh kerana jin ini diciptakan daripada makhluk halus, maka dia boleh untuk berubah. Qadiratun ala tashakkuli, dia boleh untuk berubah rupa. Jadi jin ni banyak rupa. Ada rupa hatu raya, ada hatu macam-macam jenis hatu kita orang Melayu. Itu adalah jelmaan daripada jin. Dan ada kebiasaannya rupanya rupa huduh, rupa yang tidak comel. Dan boleh juga dia berupa rupa yang comel. Kecuali dia tidak boleh berupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh berupa dengan Nabi Muhammad. Tapi dia boleh berupa dengan orang-orang lain. Jadi jin ini dia boleh untuk berubah rupa. Sebab itu jin boleh datang dalam bentuk binatang. Contoh sebab tu Nabi kata kalau masuk ular dalam rumahmu, mu kena suruh dia keluar dulu. Kalau ular pahal ke tak? Kerana takut ular itu ialah jelmaan daripada jin. Jin pahal. Kena suruh 3 kali tubik. Tubik keluar mu, bukan rumahmu sini. Kalau tak tubik baru boleh kata. Kerana itu bukan jin. Tapi kalau dia tubik, maknanya itu jin. Kalau kita bunuh dia, maka kita bunuh jin. Itu satu kelemahan jin ni, bila dia berubah menjadi makhluk, maka dia mengikut undang-undang makhluk.
Bermakna kalau dia berubah menjadi ular, kalau kita pukul ular, mati. Maka dia akan mengikut cara matinya ular. Tapi kalau jin dalam rupa dia, kita katak dia tak mati, kita baca ayat kursi baru dia lari. Tapi kalau dia berupa ular, kita katak dia mati. Sebab tu orang, apa nama tu, orang minyak. Orang minyak dia kata nak bunuh dia, kena tunggu dia melompat. Kalau dia duduk atas tanah, dia boleh berubah betul. Tapi kalau dia tengah melompat tu, kita boleh tembak dia mati. Kerana dia berupa dari rupa manusia. Jadi itu jin. Jin ni macam-macam lah. Alam jin ni alam lain, alam suku. Kalau kita tidak ada sebab untuk ambil tahu tentang alam jin, maka kita tak perlu ambil tahu. Kerana sekali kita telah masuk ke alam jin, payah nak tubik. Jadi kalau kita tak perlu tahu, kita hanya mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW untuk membaca zikir-zikir harian yang untuk menjadikan benteng untuk kita ni terselamat daripada gangguan-gangguan daripada jin. Kerana jin ni sangat suka untuk mengganggu manusia. Jin ni ada jin Islam dan ada jin kafir. Jin kafir itu syaitan. Dia punya kepala pengak dia adalah dia punya keturunan iblis. Dia ketua hulu balang dia ifrit. Sebab tu kalau orang merawat jin ni ada jin ifrit, ada kadang iblis, ada kadang jin biasa. Itu alam jin. Kemudian kata tuan mengarang kita wal amlak. Amlak ini ialah daripada perkataan malakun. Malakun itu bukan malikun. Malikun tu maksud dia raja, malik. Ini malak. Dia beza baris. Malakun maksudnya malaikat. Jamak dia malaikatun. Kemudian ada perkataan malikun. Itu beza baris atas, baris bawah. Malikun maksud dia raja. Jamak kepada malikun mulukun. Maksud dia raja-raja. Jadi malakun maksud dia malaikat. Dalam Quran sebut qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, yang mematikan kamu adalah malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Dalam surah Sajadah kita baca setiap minggu. Ataupun tersebut tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan juga roh, iaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang wajib untuk kita beriman. Apa maksud malaikat? Malaikat ini ialah ajsamun latifatun nuraniyatun. Satu makhluk halus yang dijadikan Allah daripada cahaya. Berbeza dengan jin yang dijadikan daripada api. Dan sama juga kemampuan dia seperti jin, dia juga boleh berubah rupa. Tapi dia hanya boleh berubah rupa menjadi rupa yang baik. Dia tidak boleh berubah rupa jadi rupa yang buruk. Maka sebab itu para malaikat kadang-kadang dia boleh berubah rupa menjadi manusia. Dan banyak kali berlaku pada zaman Rasulullah SAW, terutamanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk dia sebenar hanya 3 kali. 3 kali sepanjang hidup Rasulullah. 2 kali ke 3, setengah kata 2 kali, setengah kata 3 kali. Datang kepada Rasulullah hanya dalam rupa dia besar lah. Kerana sayap dia boleh cokeh. Satu sayap dia 700 sayap. Satu sayap 900 sayap. Satu sayap tu dicokeh kaum Nabi Lut. Maknanya sayap itu sama besar dengan muka bumi. Jadi kalau rupa dia sebenarnya lebih besar pada bumi. Kalau kita tengok penuh angkasa ni dengan malaikat Jibril. Tapi dia datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu, jumpa dengan Nabi, maka dia berubah menjadi rupa manusia. Dia hanya datang kepada Rasulullah dalam bentuk rupa sahabat Nabi yang handsome, yang smart. Antaranya Dihyah Al-Kalbi datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang manusia. Dihyah atau sahabat Rasulullah, Dihyah Al-Kalbi jumpa dengan Rasulullah. Dan dia turun dalam Gua Hira, irakat Rasulullah SAW tu juga dalam rupa manusia. Dia tak datang dalam bentuk dia besar dengan sayap tu. Dia berubah menjadi rupa manusia. Datang di peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu malaikat. Dan malaikat ni wajib kita tahu 10 orang malaikat ataupun 10 malaikat. 4 malaikat yang ada il belakang. Il. Apa dia? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 yang ada il.
Il ni maksudnya Allah. Jadi sebab tu Jibril tu maksud kata silap Jibril ke Israel. Jibril atau Israel ni maksudnya hamba Allah. Tapi itu bahasa lain, bahasa zaman dulu. Il. Sebab tu ada il lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian ni lagi ialah malaikat yang berpasangan. Kenapa dia malaikat pasangan itu? Raqib Atiq, Mukanakir, Malik dengan Ridwan. Malik dengan Ridwan. Jadi Munkar Nakir ni ialah malaikat yang menyoal manusia dalam kubur. Raqib Atiq ialah malaikat yang ada di kiri kanan kita. Di setiap manusia itu Allah Ta'ala jadikan malaikat, satu di bahu kanan dia, satu di bahu kiri dia. Di bahu kanan ni menulis semua kebaikan dia, di bahu kiri ni dia menulis segala kejahatan dia. Dan malaikat ni hanya apa nama tu? Dia akan ikut manusia pergi mana-mana lah. Jadi sebab tu para ulama sebut kita ni, kalau kita sedar malaikat tu duduk dengan kita, maka kita akan berasa malu. Bukan sahaja kita kata malaikat yang duduk dengan kita ni malaikat Raqib Atiq sahaja. Itu yang kita kata yang basic lah, yang asas. Tapi sebenarnya malaikat ni kata, antara disebut oleh Al-Imam Alusi dalam tafsir dia, setiap orang ni boleh jadi Allah Ta'ala khususkan untuk dia tu 60 ke 70 malaikat yang ikut dia ke mana-mana dia pergi. Kita ni sedar ke tak sedar? Ada qarin. Qarin pun ada qarin daripada jin, ada qarin daripada malaikat. Jadi 60 ke 70 dalam Quran sebut banyak. Antaranya lahu mu'aqibatun min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim yahfazunahu min amrillah. Itu malaikat yang disebut malaikat penjaga, disebut hafazah, malaikat yang menjaga kita. Sebab tu kita tengok budak-budak kecil, bayi-bayi ni, budak-budak bayi ni biasanya kalau nak terjatuh tiba-tiba tak jadi jatuh. Budak-budak nak main pisah tak jadi main pisah. Ada tu malaikat jaga. Kita nak buat kereta tiba-tiba nak terlanggar pun, siapa dia selamat? Dia ada tu. Itu malaikat yang Allah Ta'ala sebut malaikat hafazah, penjaga kita. Yang daripada nak jatuh dalam macam kecemasan. Kenapa nak? Anak main telefon. Jadi kita sebut tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malaikat ni banyak. Ada lagi jap. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, Imam Suyuti ada karya satu kitab berkaitan dengan malaikat ni. Sehingga disebutkan satu hadis Nabi, tidak ada satu tempat di langit ni melainkan semuanya didiami oleh para malaikat. Cabut. Cabutlah. Apa? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi malaikat ni sangat banyak, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, setiap tempat di langit itu ada malaikat. Kita tengok langit luar ni, setiap tempat di langit tu, setiap inci di langit tu ada malaikat di situ. Sama ada dia sujud, sama ada dia rokok, sama ada dia berselawat, sama macam-macam. Jadi jangan kita menganggap alam ini kosong. Orang pergi naik atas angkasa lepas, dia tengok tak ada makhluk atas. Dari bulan tak ada makhluk, planet Marikh tak ada makhluk, tak jumpa makhluk. Dia nak cari makhluk asing, tak jumpa makhluk asing. Sebab apa? Sebabnya malaikat dan jin ni di alam lain. Di alam sebalik mata kita sebut. Alam sebalik mata tak boleh nampak, melainkan dia tunjuk diri dia.
Sebab tu nampak makhluk asing tu. Sebab tu sebagai ulama sebut makhluk asing tu sebenarnya adalah jin. Kerana di alam lain, kerana teknologi lain. Sebab tu nampak UFO boleh gerak laju apa semua tu. Kerana tu. Sebab tu orang cari makhluk asing tak jumpa, cari planet tu tak jumpa makhluk asing, cari planet ni tak jumpa makhluk asing. Memang tak ada, memang bukan alam kita. Habis. Kemudian summal anbiya, wajib untuk kita beriman dengan kewujudan para nabi. Jadi para nabi ini ialah manusia yang terbaik yang Allah Ta'ala jadikan pada setiap umat. Dan pada umat kita, manusia yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang terbaik di kalangan seluruh manusia. Dan umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabi untuk para rasul untuk memimpin dia, untuk mengajarkan dia tentang Tuhan yang perlu untuk dia sembah. Jadi kita ni nak tahu cara nak sembah Tuhan lagu mana, maka kita belajar daripada Nabi. Walaupun Nabi kita ni sudah meninggalkan kita secara jasad dia, tetapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan kepada kita mukjizat dia, iaitu Al-Quran. Dan yang disampaikan oleh para ulama sebagai pewaris para Nabi. Nabi dan Rasul yang wajib kita beriman berapa orang? 25 orang Rasul yang wajib untuk kita beriman. Sebagai para ulama kata, para nabi ini atau para rasul bilangan kesemuanya ada 313 para rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Dan para nabi bilangannya adalah 124,000. Para nabi yang pernah ada atas muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal-huri. Wal-hur bermakna bidadari. Jadi wajib juga untuk kita beriman di dalam syurga nanti adanya satu makhluk yang bernama bidadari. Itu yang dalam lagu tu sebut Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah. Dalam Quran sebut bidadari dengan perkataan Ainun. Ainun. Ainun ni kalau ikut makna Ain ni adalah mata. Ada kadang-kadang kita ni beri nama anak Ain. Ni takut ada gawe nama Ain. Ain ni maksudnya mata. Jadi apa sebab bidadari itu diberi nama dengan nama mata? Kerana bidadari ni mata dia besar. Orang ni bila mata besar maka comel. Sebab tu orang Cina tak comel. Tapi kalau orang Cina jadi pelakon ni biasanya mata besar. Tapi tengok orang Cina lain berlakon mata ipit belakang. Tapi pelakon-pelakon dia mata besar. Jadi mata besar ni adalah satu kecantikan bagi seorang wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama bagi bidadari ini dengan nama Ain. Bidadari Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat banyak dalam syurga. Dan disediakan bidadari ini untuk para lelaki. Lelaki yang ada bidadari. Dan perempuan tak ada bidadara ke? Tak ada. Daun bidara ada, bidadara tak ada. Sebab apa tak ada? Sebabnya tabiat ataupun kita kata sifat perempuan ni dia tidak suka untuk lelaki ramah. Sebab tu tak ada rumah pelacuran yang banyak pelacur-pelacur lelaki, tak ada. Dia hanya ada rumah na'udzubillah, rumah pelacuran perempuan banyak. Sebab apa? Sebab sifat lelaki suka bini ramah. Sifat perempuan ni tidak boleh untuk kita kata perempuan ni tidak boleh untuk membahagikan kasih ni. Hanya boleh bagi pada anak-anak boleh. Itu sifat perempuan yang normal. Tapi ada juga perempuan tidak normal. Jadi perempuan ni dia minat ke apa? Dia minat dengan puyuk, dia minat pinggir, makuk. Maka tu habui dalam surga tu banyak pinggir makuk. Lepas tu dalam Quran banyak sebut wa akwabun. Akwabun jamak berkaitan kub, maknanya cawan-cawan. Jadi sebut banyak perkakah dapur ni banyak dalam syurga. Maka orang Tina suka benda tu. Orang lelaki dia tak suka mana kakak dapur. Dia sukanya kalau besar dewasa ni suka bini ramah. Tak boleh pun no, tapi tak boleh tu jelah.
Jadi Allah SWT jadikan bidadari kepada penghuni-penghuni syurga. Dan antara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga itu al-wildan. Wildan ini dalam Quran banyak juga sebut wildanun mukhalladun, budak-budak lelaki yang kekal. Apa dalam surah banyak. Apa? Muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Itu dalam surah Al-Waqi'ah. Yatufu 'alaihim bermaksud bertawaf di sisi mereka tu, di kalangan penghuni syurga tu, maka adanya budak-budak lelaki atau budak-budak perempuan yang menjadi khadam dalam syurga. Mereka akan menghidangkan kepada penghuni syurga ni bi akwabin, dengan cawan-cawan, wa abariqa, dengan jak-jak air, wa ka'sin, dan juga gelah-gelah. Maknanya dalam syurga ini Allah SWT jadikan budak-budak untuk menjadi khadam kepada penghuni syurga. Siapakah mereka itu? Maka kata para ulama, budak-budak yang menjadi khadam penghuni syurga ini ialah kanak-kanak yang mati sebelum akil baligh. Walaupun dia ialah kanak-kanak yang lahir daripada keluarga bukan Islam. Jadi mana budak-budak yang meninggal dunia sebelum dia akil baligh, maka mereka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka ini sebagai khadam-khadam dalam syurga. Sebab itu beruntung orang yang anak dia mati sebelum akil baligh, kerana anak dia tu tentu dah jadi penghuni syurga. Dan kalau ibu bapa dia layak, maka anak dia tu akan tarik ibu bapa dia masuk dalam syurga sekali. Tuhan tengok anak ni tak ada mak ayah, teriak dia dalam syurga, maka Tuhan kasih kepada anak tu. Maka oleh kerana kasihnya Allah Ta'ala kepada anak tu, teriaknya tak ada mak ayah dia, maka Allah Ta'ala tarik mak ayah, tak apalah, temui anak dalam syurga. Sebab tu beruntung orang yang dia kehilangan anak-anak di umur sebelum akil baligh. Walaupun itu satu kesedihan, tapi itu juga satu kegembiraan dalam syurga nanti. Tapi dengan syarat dia layak. Kalau kafir tak boleh. Kafir nak tarik lagu mana? Tapi semua itu boleh berlaku dengan kuasa Allah. Itu masuk wildan. Kemudian kata Tuan Pengarang rahimahullah, thummal awliya, dan wajib juga kita beriman dengan kewujudan awliya. Awliya ni jamak daripada perkataan wali. Wali ni apa maksud dia? Maksud cara mudahnya kekasih Allah. Wali-wali Allah ialah kekasih-kekasih Allah. Disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya wali-wali Allah ini tidak ada ketakutan dalam hati mereka dan tidak ada kesedihan dalam hati mereka. Nabi SAW sebut dalam hadis, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, maka aku akan isytiharkan perang terhadap mereka. Siapa kata Nabi SAW? Orang yang wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Kata Nabi SAW, orang-orang yang dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih kepada dia. Batu amalan sunat ni kita tidak boleh perkecil amalan sunat. Semaya sunat, zikir-zikir, ngatik-ngatik sunat ni kita tidak boleh perkecil. Kenapa? Kerana itu menjadi sebab Allah Ta'ala kasih pada seorang hamba. Dia kata Nabi SAW, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dan tak kala aku kasih kepada hamba ku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran dia. Wa kuntu basaru alladhi yubsiru bih, aku akan jadi penglihatan dia. Apa maksud Tuhan jadi pendengaran, penglihatan? Bermakna semua panca indera manusia itu dijaga oleh Allah daripada melakukan maksiat. Itulah wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah ni orang yang mahfuz, disebut oleh para ulama. Dia tidak maksum, tapi dia mahfuz. Apa maksud mahfuz? Bukan nama orang yang mahfuz tu. Daripada perkataan hafaza.
bermaksud orang yang dijaga Allah Ta'ala, ya, anggota badan dia daripada melakukan maksiat. Tuhan pelihara dia ni. Dia nak tengok telefon, tengok benda tak molek, maka Tuhan beri sebab untuk dia tak boleh tengok. Dia nak berjalan kaki ke tempat tak molek, maka Tuhan pesongkan dia ke tempat lain. Tu dia wali Allah tu. Ada orang yang nak buat benda tak molek pada dia, Tuhan pelihara dia daripada buat perkara-perkara tidak molek. Itu masuk wali Allah, kekasih Allah. Sehingga satu tahap, dan disebut oleh para ulama juga, al-istiqamah ainul karamah. Wali ni ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya karamah. Karamah ni benda yang luar biasa, benda pelik. Lepas tu kalau zaman dulu, ya, tutup wali kekasih-kasih Allah ni boleh berjalan atas air, boleh terbang, ya, boleh meramal masa depan. Banyak benda pelik-pelik wali ni. Tapi karamah wali yang paling besar sekali, perkara luar biasa yang dibuat oleh para wali, apa dia paling luar biasa sekali, ialah boleh istiqamah. Kerana orang yang boleh istiqamah ni luar biasa. Orang setiap hari pergi sembahyang subuh ni luar biasa. Sembahyang subuh masjid lah. Orang setiap hari boleh berzikir 1000 kali ni orang luar biasa. Orang lain tak boleh buat. Itu luar biasa yang paling besar sekali bagi para wali. Adapun dia boleh berjalan atas air, dia boleh terbang, dia boleh tengok benda-benda pelik, jin dan sebagainya, itu hanyalah ujian bagi para wali, untuk menguji keimanan dia. Tapi karamah dia paling besar sekali ialah dia boleh beramal ibadat dengan istiqamah. Itu tanda dia itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita boleh istiqamah, itu tanda kita kekasih Allah. Tapi istiqamah tu sampai bila? Sampai bila-bila. Walaupun kita duduk tempat musafir ke mana ke, duduk mana-mana ke, kita kekal dengan amalan tu, kekal dengan qiyamul lail, kekal dengan semaya duha, kekal dengan zikir, maka itu tanda Allah Ta'ala pilih kita sebagai kekasih dia, sebagai wali dia. Jadi sekadar itu dulu. Ada lagi perbahasan sedikit lagi berkaitan dengan bab ni, insya-Allah kita akan sambung, ya, pada minggu hadapan jika tidak ada halangan, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.